Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Khamis 5 Zulhijjah 1442 bersamaan dengan 15/7/2021, kita dapat meneruskan bacaan kita dalam kitab Al-Lum'ah, Nurul Lum'ah, Nur Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jumu'ah, kilauan cahaya yang menyebut tentang ciri-ciri keistimewaan hari Jumaat. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ini dia kumpul 100 kelebihan, 100 keistimewaan hari Jumaat, di antara hadis sahih dan juga hadis-hadis yang bermacam-macam darjat. Tujuan dia kumpul supaya kita tahu ada disebutnya yang sahih, yang tak sahih. Sambungan kita pada kali ini keistimewaan yang ke-58, As-Saminatu wal Khamsun. Keistimewaan yang ke-58, As-Sadaqatu fi tudha'af ala ghairiha minal ayyam. Pahala bersedekah berganda, pahala sedekah dia nak banding dengan hari lain. Adakah dalil yang sahih tentang masalah ini? Kita lihat. Ia penting ada disebut oleh para ulama. Bersedekah pada hari Jumaat digandakan pahalanya daripada bersedekah pada hari lain. Siapa yang kata ni? Mana dalil dia? Dalil dianya Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan kata-kata dalam musannaf kitabnya daripada Ka'ab. Ka'ab kata apa? As-sadaqatu tudha'af yaumal jum'ah. Sedekah itu berganda pada hari Jumaat. Ini kata-kata daripada seorang ulama, bukan sahabat ni, sebab dia kata Ka'ab, dia tak sebut siapa. Radhiyallahu anhu pun tak sebut. Para muhakkik pun tak nyatakan Ka'ab mana. Dia kata Ibn Abi Syaibah keluar daripada Ka'ab bahawa sedekah pada hari Jumaat digandakan pahala. Kita kata wallahu alam. Saya kata wallahu alam sebab ini kata-kata daripada seorang tokoh ulama. Habis. Itu je ciri yang ke-58 ni daripada Ka'ab. Kita pergi kepada ciri keistimewaan yang ke-59, al-hasanatu was-sayyi'atu fihi tudha'af. Perbuatan baik dan juga perbuatan buruk digandakan balasan masing-masing. Maknanya siapa dia buat baik pada hari ini, pahala dia lebih besar daripada hari lain. Siapa yang buat benda tak baik pada hari Jumaat, dosa dia lebih berat daripada hari lain. Ada sandaran ke tidak? Kita tengok. Ibnu Abi Syaibah sekali lagi meriwayatkan daripada Ka'ab. Daripada Ka'ab juga. Apa dia kata? Yaumul Jum'ah tudha'af fihi al-hasanatu was-sayyi'ah. Hari Jumaat digandakan balasan kebaikan dan kejahatan. Itu kata-kata Ka'ab. Baik, ada hadis yang diangkat ke Nabi. At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat telah meriwayatkan daripada hadis Abi Hurairah marfu'. Marfu' maknanya diangkat ke Nabi. Kalau setakat Abu Hurairah kata, nama dia mauquf.
Apa Abu Hurairah kata? Tudha'af al-hasanatu yaumal jum'ah. Dilipat gandakan ganjaran kebaikan pada hari Jumaat. Bagaimana status hadis ini kalau diangkat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata di para ulama, rawahu At-Tabarani. Hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani dalam kitabnya Al-Awsat. Fihi Khalid bin Adam. Nama salah seorang daripada rawi hadis ini, nama dia Khalid bin Adam. Status dianya kadzab, pembohong. Kerana itu dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir meletakkan status hadis ini maudhu'. Sebab rawi dia kadzab. Mana hadis tak boleh dihujah dengan dia lah. Satu lagi riwayat, wa akhraja Humaid bin Zanjawih dalam kitabnya Fadailul A'mal. Fi Fadailul A'mal, apa dia kata? Min tariqi Al-Haytham bin Humaid, katanya, akhbarani Abu Sa'id. Abu Sa'id telah menceritakan kepada saya, balagani annal hasanat tudha'af yaumal jum'ah. Sampai kepada aku maklumat bahawa balasan kebaikan dilipat gandakan pada hari Jumaat dan balasan kejahatan juga dilipat gandakan pada hari Jumaat. Dua-dua kitab yang saya baca ni muhakkik dia senyap. Wallahu alam. Satu lagi hadis, wa akhraja 'anil Musayyib bin Rafi', katanya, sesiapa yang mengerjakan satu kebaikan pada hari Jumaat, balasan kebaikan itu dilipat gandakan 10 ganda pada hari lain. Dan begitu juga siapa yang melakukan satu kejahatan, maka samalah seperti itu. Dari sudut lipat ganda kebaikan 10 memang hadis sahih ada. Kan kebaikan kita ni diganda 10, 1 diganda dengan 10. Itu jelas. Cuma adakah dia khusus pada hari Jumaat? Maka hadis-hadis yang kita baca ni semuanya bermasalah. Sama ada kalau yang marfu'nya tak sahih, yang mauquf, yang kata-kata sahabat, kata-kata para ulama, itu yang disebut. Kita kata wallahu alam. Habis apa yang kita nak belajar daripada hadis ini, kita belajar, kita kata tuan-tuan dan puan-puan, tingkatkanlah ibadat pada hari Jumaat, tingkatkanlah amalan pada hari Jumaat, kerana hari Jumaat ni hari yang besar, hari dikira sebaik-baik hari dalam seminggu. Maknanya sebaik-baik hari dalam seminggu, hari apa? Hari ini. Sebaik-baik hari dalam setahun, hari Arafah. Sebaik-baik hari dalam pusingan setahun, asyratu ayyam. Hari yang kita ada sekarang ini, daripada awal Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah, khairu ayyamid dunia, adalah merupakan hari terbaik dalam dunia. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bila kita masuk hari Jumaat ni, terkumpullah hari Jumaat, hari terbaik dalam seminggu, hari yang terafdal dalam setahun. Maknanya tingkatkanlah ibadat. Kenapa pula kita duduk kira hari je? Oh, hari baik ni. Hari baik, bulan baik, kita tak baik. Buat apa? Kan? Kita nak hari baik, bulan baik, kita lagi baik. Melakukan ibadat sebaik-baiknya, maka kita jadi orang yang terbaik, insya-Allah. Jadi kalau semua baik, jadi baik. Ni tak tahannya kita duduk sibuk dengan hari baik. Kita tak baik. Dalil tak baik, tak meningkat ibadat. Setakat masuk 1 Zulhijjah ni, berapa banyak peningkatan kita. Berapa banyak peningkatan ibadat kita. Quran berapa muka kita baca dah. Zikir-zikir yang kita kempen, zikir 4 kalimah ni contohnya. Kan, selawat-selawat yang sahih yang telah kita ajar kepada para jemaah. Macam-macam kempen sudah buat Abu Anas ni. Nak suruh pelajar, nak suruh para jemaah kita ni, solat-solat sunat pun kempen. Meningkat ke tak meningkat? Tuan-tuan sendirilah yang beri jawapan. Kalau meningkat, faliyahmadillah. Kalau kata meningkat, kita kata alhamdulillah, kita syukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekiranya tidak meningkat, maka sekaranglah sebelum tamat tempoh hari ini dia berlalu, setiap hari pergi, kan, 2 hari sekali, setiap hari kita akan pergi. Tempoh perjalanan kita ni laju sekali para jemaah sekalian. Maka kita sentiasalah
tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali buat maksiat. Sebab ulama kata tudha'af, gandaan maksiat juga digandakan ganjaran balasan dia. Maka jangan sekali-kali kita berani-berani melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla pada hari-hari yang besar ini. Dia satu lagi hadis. Hari Jumaat hari terbaik. Dia duduk di awal bulan Zulhijjah. Dia juga hari Jumaat di dalam bulan haram, Ashhurul Hurum. Maknanya kita ada 3 perkara yang berkumpul pada hari Jumaat. Maka para jemaah sekalian, tingkatkan ibadat, perbanyakkan doa kita. Ya, ada orang kata, dia kata, Ustaz minta maaf lah, hari baik, bulan baik, yang meningkatnya bilangan angka orang positif COVID. Na'udzubillah. Ibadat kita tak meningkat. Yang meningkatnya banyak duduk viral, duduk troll, duduk mengata orang, duduk sebar video-video. Sekali jumpa video makcik tu kata dia tak makan, habis pakat kutuk orang. Kita siasat dulu siapa orang sebelum kita kutuk orang lain. Baiklah, kita berpindah kepada ciri keistimewaan al-khususiyatus sittun. Ciri keistimewaan yang ke-60, beberapa surah yang dikaitkan dengan bacaan hari Jumaat. Tuan-tuan dan puan-puan tanda, beberapa surah yang dikaitkan dengan bacaan pada hari Jumaat. Yang pertama, akhrajat Tirmizi, yang pertama iaitulah bilangan yang ke-60, membaca surah Hamim Ad-Dukhan. Baca surah Ad-Dukhan pada hari Jumaat ataupun pada malam Jumaat. Mana dalil? Kita cari dalil dia. Akhrajat Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Nabi bersabda, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatil jumu'ah ghufira lah. Siapa dia baca surah Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumaat, diampunkan baginya. Hadis ini dikeluar oleh Imam Tirmizi fi Thawabil Quran, bab kelebihan baca Hamim Ad-Dukhan. Namun begitu, para muhakkik mengatakan sanaduhu dhaif. Al-Manawi kata dhaif wa munqati', terputus sanad dia. Satu, akhrajat Tabarani wal Asbahani daripada Abi Umamah, diriwayatkan juga Nabi kita bersabda, man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatil jum'ah. Siapa dia baca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, apa jadi? Banallahu lahu baitan fil jannah, nasya Allah bina sebuah mahligai untuknya dalam syurga. Hadis ini kata di Al-Majma' Az-Zawaid, kata rawahu Tabarani fil Kabir wa fihi Fadalah bin Jibrin wa huwa dha'ifun jiddan. Rawi dia tu terlalu lemah. Maka hadis ini dalam Dha'if Al-Jami' mengatakan sanaduhu dhaif. Hadis yang ke-3, wa akhrajad Darimi an Abi Rafi' qala, Abu Rafi' kata, ini dia panggil ini mauquf, dia tak angkatkan Nabi. Siapa dia baca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat, asbaha maghfuran lah, maka berpagi-pagilah ia diampunkan dosa-dosa dia. Wa zawwija minal huril ain, dan dikawinkan dengan bidadari. Tuan-tuan tanda, hadis ini mauquf kepada siapa? Kepada Abu Rafi', maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah kita. Yang ke-60 sudah tamat. Hadis-hadis dia juga bermasalah. Kita pergi kepada yang ke-61. Ini yang paling famous, kan, yang paling masyhur sekali, qira'atu Yasin, membaca surah Yasin pada malam Jumaat. Malam Jumaat, kalau sahih hadis ini saya nak tambah satu lagi. Ingat Jumaat, ingat selawat, ingat malam Jumaat, ingat Yasin. Tapi kita tengok dulu apa ulama kata di sini. Wa akhrajal Baihaqi fi Syu'ab. Imam Baihaqi meriwayatkan hadis daripada Syu'abil Iman, daripada Abu Hurairah, katanya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a lailatal jumu'ah Hamim Ad-Dukhan wa Yasin asbaha maghfuran lah. Sesiapa yang baca pada malam Jumaat Hamim Ad-Dukhan,
Sekali lagi dia ulang Ad-Dukhan. Dan juga surah Yasin, jadilah dia pada harinya dalam keampunan Allah Azza wa Jalla. Al-Asbahani dengan lafaz man qara'a Yasin fi lailatil Jum'ah ghufira lah. Samalah tu kan. Mana hadis ini bagaimana? Al-Suyuti juga telah mengeluarkan hadis dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir man qara'a Yasin kulla lailah. Ada lagi jawapan, siapa dia baca Yasin pada setiap malam. Hadis Abi Ibnu Mas'ud fil Hilya, siapa dia baca Yasin pada malam diampunkan dosanya. Maka wahuma hadithani dhaifan. Semua hadis-hadis itu termasuk dalam hadis yang dhaif. Maknanya tidak ada hadis yang sahih tentang baca Yasin pada malam Jumaat. Tak boleh ke nak baca? Siapa kata kita tak bincang masalah boleh ke tak boleh. Kita bincang tentang sanad hadis ni sahih ke tak sahih. Kan? Maka para ulama yang membuat penilaian mengatakan hadis itu tidak sahih. Hadis baca Yasin pada malam Jumaat itu tidak sahih. Jadi kita bacalah surah-surah yang lain. Yasin kalau kebetulan sampai giliran dia, kita baca. Jadi tidak terikatlah, tidak semestinya mesti baca Yasin malam Jumaat. Kalau tak baca Yasin tak boleh. Ada setengah tempat ni kalau kita nak pergi kuliah malam Jumaat, marah dia. Para jemaah sekalian, Yasin ni salah satu daripada surah daripada Al-Quran dan banyak disebut tentang kelebihan-kelebihannya. Cuma bila kita semak, kita kaji tentang sanad-sanad tentang kelebihan itu, maka sanad dia para ulama katakan dia termasuk dalam hadis-hadis yang lemah, hadis yang tidak kuat. Baik, kita pergi pada surah lain pun. Ada lagi surah lain? Naam, ada lagi. Dalam risalah kita ni, Suyuti bawa kepada kita beberapa hadis yang menyebut tentang kelebihan dia. Satu lagi dalam buku yang kedua saya baca ni, Al-Khazraji dalam kitab Al-Khulasah juga menyebut riwayat ini. Wallahu alam, kita kata adalah perbincangan ulama dalam masalah itu. Ada sebagai ulama cuba juga nak menguatkan hadis ini supaya selari dengan amalan kita. Kita mengatakan tuan-tuan kajilah dengan baik. Kita sebagai penuntut ilmu berlaku teluslah kepada para jemaah supaya kita tidak bagi maklumat yang silap kepada para jemaah sekalian. Maknanya Yasin ini salah satu daripada surah Al-Quran. Kelebihan-kelebihan dia yang tersendiri itu diperbincangkan oleh para ulama. Baik, saya nak pindah kepada 62, kelebihan membaca surah Ali Imran. Kelebihan membaca surah Ali Imran pada hari Jumaat. Kata di Suyuti, akhrajat Tabarani bisanadin dhaif. Senang. Yang ni Suyuti jatuh hukum dah. Dia sendiri dah hukum. Dia kata apa? Daripada Ibnu Abbas, diriwayatkan Nabi bersabda, man qara'a surah. Siapa dia baca surah yang disebut padanya Ali Imran pada hari Jumaat, sallallahu alaihi wa malaikatuhu hatta taghiba syams. Nasya Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya serta dan para malaikatnya berselawat sehingga tenggelam matahari. Hadis ini zakarahu Al-Haythami, dia kata rawahu Tabarani wa fihi Talha bin Zaid Ar-Raqi wa huwa dha'ifun. Dalam Dha'iful Jami' mengatakan hadis ini maudhu'. Jadi kita katalah kalau dha'if maknanya tidak sahih lah hadis itu. Ciri keistimewaan yang kedua, 63, qiraat surat Hud. Kelebihan baca surah Hud pada hari Jumaat. Akhrajad Darimiyu fi musnadihi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa Abu Syekh wa Ibnu Mardawih fi tafsirihima an Ka'ab. Lagi Ka'ab juga ni. Banyak hadis ini tentang Ka'ab. Kalau Ka'ab di sini nampaknya tak tahu Ka'ab mana. Ka'ab bin Ujrah, Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin wallahu alam, dikata daripada Ka'ab. Daripada Ka'ab bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan, iqra'u surat Hud yaumal Jum'ah. Bacalah surah Hud pada hari Jumaat. Hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Baihaqi rawahu an Ka'ab mursalan. Mursal mana tak sampai ke Nabi.
Yang ke-64, yang ke-64 qiraat surah Al-Baqarah wa Ali Imran pada malam Jumaat. Qiraah surah Al-Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat. Akhraj al-Asbahani fi at-Targhib bi sanadihi an Abdul Wahid bin Aiman, Abdul Wahid bin Aiman at-Tabi'i. Aiman tabi'i, at-tabi'i, mana dia tu tabi'i. Dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Nabi kita bersabda, man qara'a surat al-Baqarah wa ala Imran fi lailatul Jum'ah kana lahu minal ajri kama baina labidin wa aruba. Falabidul ardi sabi'atu wa aruba as-sama'u sabi'ah. Pelik sikit dia punya cerita ni. Siapa yang baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumaat adalah baginya ganjaran pahala sebagaimana antara lapisan bumi yang ketujuh dengan tingkatan langit yang ketujuh. Luas sekali. Langit tujuh, bumi tujuh, langit tujuh. Dia punya pahala tinggi sekali. Tapi hadis ni dhaif li'annahu mursal. Dhaif dia mursal, mana hadis tak sambung. Baik. Siapa lagi? Ada lagi kata-kata. Wa akhraja Humaid bin Zanjawih daripada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ni, apa cerita dia? Katanya, man qara'a, siapa dia baca pada malam Jumaat surah Al-Baqarah dan Al-Imran adalah baginya pahala barang di antara aras dengan dasar bumi. Tinggi lagi. Yang tadi 7 bumi, 7 langit. Dia ni dia kata cerah cahaya dia baina arbiya wa ajmiya, fa arbiya'ul arsh wa ajmiya'u asfalal ardi, wallahu alam. Kita kata itulah riwayat-riwayat yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, bacalah banyak-banyak surah Al-Baqarah, di antara surah yang besar pahala dia. Surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran ni ada hadis yang sahih, dia panggil Zahrawaini. Az-Zahrawaini. Tulis dia punya nama, Zahrawaini. Zahrawaini. Allahu Akbar. Mana dua surah yang besar lah kan. Ada nama dia sendiri. Nama dia Al-Baqarah. Al-Baqarah wa Ali Imran. Al-Baqarah wa Ali Imran. Ta'allamul Baqarah wa al. Belajarlah kamu surah Baqarah dan Ali Imran, fa innahuma az-zahrawan yuzillani sahibahuma yaumal qiyamah. Jadi zahrawan ni macam dua payung yang akan meneduh kita pada hari kiamat. Meneduh kita pada hari kiamat. Kata di para ulama, hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan ataupun sahih. Itu yang sahihnya. Tandalah dua surah ni ada kelebihan. Tapi khusus kepada baca malam Jumaat itu tidak ada. Tidak sahih. Kita pergi kepada yang ke-65, Abidah. Yang kelima dari sudut bacaan surah-surah tadi sudah tamat. Habis tidak disebut pula. Kenapa tidak disebut dua surah yang Nabi baca pagi Jumaat? Itu lain. Mana hak surah dalam solat tu, itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahih yang tu. Nabi kita baca pada pagi Jumaat surah Sajadah dengan Ali Imran, surah Sajadah dengan hal ata alal insan, itu hadis itu jelas sahih, boleh diamalkan dan patut diamalkan pagi-pagi Jumaat kita baca. Cuma surah-surah ini ada tambahan lagi lah, Imam Suyuti bawa kepada kita supaya kita dapat maklumat bahawa bacaan-bacaan yang disebut itu tidak ada riwayat yang jelas ataupun riwayat yang sahih, sama ada datang daripada kata-kata sahabat ataupun daripada para ulama yang lain.
Baiklah, kita pindah pula kepada ciri keistimewaan yang ke-65. Yang kelima, jalbu zakir al-maghfirah qabla subh yaumiha. Zikir yang membawa keampunan sebelum subuh hari Jumaat. Siapa dia baca zikir ni 3 kali sebelum subuh hari Jumaat, diampunkan dosa dia. Zikir mana ni? Tuan-tuan bersemangat dah tu. Dah bunyi zikir semangat lalu kita ni kan. Akhrajat Tabarani fil Awsat an Anas. An Anasin diriwayatkan bahawa Nabi kita bersabda, man qala qabla salatis subhi. Siapa dia baca sebelum solat subuh pada hari Jumaat 3 kali. Apa yang kita nak baca? Astaghfirullahalladzi la ilaha illa hu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam kitab Jawi Arab saya baca ni ada al-azim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada bacaan huwal hayyul qayyum ataupun huwal hayyul qayyum. Tuan-tuan dan puan-puan, tanda boleh baca dua-dua. Alhamdulillah saya sudah huraikan tajuk ini. Tengok je di Facebook ataupun di YouTube Halaqah Abu Ana, cari bacaan Al-Hayya ke Al-Hayyu. Ada taujih qiraat di sana. Di sini saya tak nak sebut, saya nak sebut riwayat dia aja. Jadi dia kata, siapa dia baca 3 kali sebelum subuh, ghufirat, diampunkan dosa-dosa dia walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis yang menyebut tentang sebelum subuh ini, kata di Al-Zawaid, Majma' Zawaid kata, riwayat At-Tabarani fil Awsat wa fihi Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Balisi wa huwa dha'ifun jiddan. Rawi dia dha'if jiddan, maka ulama dalam takhrij Al-Azkar contohnya mengatakan isnaduhu dha'if. Hadis ini dha'if. Yang sahih ada. Yang sahihnya, tuan-tuan jangan sebut hadis daripada Zaid bin Harithah. Qala sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita baca doa ni, ghufira lahu, diampunkan dosanya walaupun dia pernah lari dari medan peperangan. Hadis ini rawahu Tirmizi. Kata di para ulama, Al-Munziri kata jayyid, dalam Sahih At-Tirmizi kata hadis ini sahih. Kita kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya, tapi jangan kait dengan pagi Jumaat. Dia panggil hadis ni, dipanggil zikir munajat. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyu huwal hayya. Dua-dua tu boleh baca. Zikir munajat, bacalah sentiasa. Baca sentiasa. Jangan tunggu pagi Jumaat, belum subuh pagi Jumaat. Tak sempat pagi Jumaat maka tak baca. Tunggu minggu depan pula. Kita kata lah, rugi awak. Baik, kita pergi kepada bacaan yang ke-66. 66. Ma yuqalu, apa yang dibaca pada malam Jumaat. Ma yuqalu, apa yang dinamakan. Apa yang dinamakan malam Jumaat. Malam Jumaat ni nama apa? Nama malam Jumaat ni, dia kata malam Jumaat nama dia Lailatun Gharra. Lailatun Gharra. Hari Jumaat nama dia Yaum Azhar. Malam yang bercahaya. Harinya juga yang, ya, Azhar, zahir, azhar maknanya yang cantik. Mana malam yang bercahaya, harinya cantik. Nama dia tu. Dikatakan nama dia malam Jumaat ni malam yang bercahaya, Gharra. Harinya Azhar. Apa kata Zawaid kata, wa fihi rawahul Bazzar, dalam rawi dia Zaidah bin Abi Raqad qala al-Bukhari munkarul hadis. Jadi hadis ini pun dhaif juga, yang menamakan malam Jumaat ni dengan malam Gharra, hari Jumaat, hari Azhar. Baik para jemaah sekalian, kita ambil yang sahih yang menjadi kempen saya setiap minggu. Inilah sandaran dia. Setiap minggu kita kempen para jemaah supaya jangan tinggalkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Khususiyah yang ke-67, al-iktsaru minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat belaka tuan-tuan. Memperbanyakkan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malamnya dan juga pada hari Jumaat. Dua-dua kita bermula sekarang. Ulama hadis kata apa? Bermula daripada maghrib hari Khamis. Ni sehingga maghrib petang Jumaat. 24 jam ini perbanyakkan selawat. Isikannya dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambah lagi di 10 awal Zulhijjah ni pula kita tingkatkan lagi selawat dengan zikir 4 kalimah Allahu Akbar, takbir banyak-banyak. Mudah-mudahan kita mendapat meraih sebanyak mungkin. Dalam hadis Nabi yang sahih akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu wa Ibnu Majah. An Aus bin Aus qala sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yaumul Jumu'ah. Hari yang paling afdal bagi kehidupan kamu dalam hari kamu ini iaitulah hari Jumaat. Pada hari Jumaat dijadikan Adam, pada hari Jumaat dimatikan Adam, pada hari Jumaat berlakunya tiupan sangkakala, serunai mati habis orang, pada hari Jumaatnya hidup balik. Fa'aksiru, ini yang kita nak ni. Fa'aksiru alayya minas salati alayya fih. Maka perbanyakkanlah selawat ke atasku pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu itu akan dibentangkan, dibawa kepada aku. Siapa nak jumpa Nabi, siapa nak sayang ke Nabi, siapa nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kita banyak berselawat atas Nabi, khususnya pada malam Jumaat dengan hari Jumaat. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan lain-lain. Suyuti berhenti setakat tu ya. Tapi sempurna hadis ni kita kena sebut, sebab tuan-tuan mesti nak dengar lagi. Apalagi sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaik wa qad arimta. Wahai Rasulullah, bagaimana selawat yang kami baca ni dibentang kepada Nabi sedangkan Nabi sudah jadi tanah. Jadi sahabat belum dapat maklumat bahawa jasad al-anbiya, jasad para Nabi tidak dimakan oleh tanah. Jasad para Nabi tidak dimakan oleh tanah. Nabi kita hidup dalam kuburnya dan hidup di alam barzakh. Alam dia lah, alam dia. Nabi SAW bagi tahu sahabat tanya sebab tak tahu. Maka Nabi kita bersabda, innallaha harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Kamu jangan pelik, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla melarang, tidak membenarkan bumi ataupun ulat-ulat ataupun semut-semut yang dalam atas bumi makan jasad para Nabi, tak boleh. Alhamdulillah hadis ini sahih. Adapun hadis-hadis yang menyebut selepas daripada ini tentang kaifiyah, berapa bilangan, bagaimana, itu tidak sahih. Yang sahih Nabi tak sebut berapa bilangan, yang disebut perbanyakkan bilangan. Baik. Hadis yang kedua, hadis itu jelas. Hadis yang kedua dikeluar oleh Tabarani juga. Nabi kata apa tadi? Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada malam Al-Gharra, malam Jumaat, dan hari Al-Azhar, hari inilah, hari Jumaat. Kerana selawat kamu itu akan dibawa kepada aku. Macam hadis Abu Dawud tadi juga sama. Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman merawat daripada Abu Umamah, katanya Nabi, diriwayatkan Nabi kita bersabda, aksiru minas salati alayya fi kulli jum'atin. Perbanyakkanlah selawat ke atasku pada setiap kali Jumaat. Fa inna salat ummati tu'radu alayya. Selawat umat aku ni akan dibentangkan kepada aku pada hari Jumaat. Faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabu minni manzilah. Siapa dia banyak selawat, maka dia hampir dengan aku. Kita sangat. Hadis ni sanad juga dhaif. Dalam Dhaif Al-Jami' mengatakan dhaif. Wa akhraja Anas pula keluar. Siapa, Anas kata apa? Aksiru minas salah. Perbanyakkan selawat ke atasku pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Siapa perbanyakkan demikian, kuntu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah. Aku jadi saksi dan ataupun memberi syafaat padanya pada hari kiamat. Hadis ini juga dhaif. Wa akhraja Anas marfu'. Ada lagi hadis yang diangkat marfu'. Siapa dia selawat ke atasku pada hari Jumaat dan malam Jumaat, qadallahu lahu mi'ata hajah.
Allah Ta'ala tunaikan 100 hajat dia. Sab'ina min hawaijil akhirah, 70 hajat di akhirat, 30 hajat dia di dunia. Kata di muhaqqiq rawahud Dailami. Sanad dia wallahu alam. Maknanya yang betul-betul sahih yang pertama tadi. Baik, wa akhraja Ali. Qala, Ali kata apa? Man shalla alayya, siapa dia selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat atau malam Jumaat 100 kali salat, qadallahu aman. Daripada Ali ni, man shalla ala Nabi sallallahu yaumal Jum'ah mi'ata marrah, siapa dia selawat ke atas Nabi 100 kali pada hari Jumaat, jaa yaumal qiyamati ala wajhi nur. Pada hari kiamat esok bercahaya muka dia. Bercahaya muka dia. Sama jugalah riwayat-riwayat dia tadi. Al-Asbahani meriwayatkan dalam kitabnya Targhib daripada Anas. Diangkat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia selawat ke atasku pada hari Jumaat 1000 marrah, 1000 kali. Lam yamut, dia tidak akan mati sehingga dia tengok di manakah tempat duduknya dalam syurga. Berapa kali? 1000 kali. Allahu Akbar. Hadis ini ni nota wujud ni masalah. Kita kena belek sana, belek 338. Lain-lain kali orang tulis kitab jangan duk main nota wujud ni, susah. 338 dia kata hadis ni riwayat Musa Al-Madini disebut oleh Abu An-Nu'man wallahu alam. Gitu ya. Maknanya muhakkik lain kata aku tak jumpalah musnadahnya sehingga kita boleh menilaikan sahih atau sahih. Ya, wallahu alam. Baik, ada lagi hadis. Hadis Abu Nu'aim fil Hilyah daripada Zaid bin Wahab. Qala li Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud nasihat kepada Zaid, maknanya bukan marfu'. Tidak diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dia kata apa? Man shalla, siapa, dia kata apa? La tada'. Jangan tinggalkan apabila tiba hari Jumaat untuk berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Sebanyak 1000 kali. Mu kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad an-nabiyil ummi. Jadi alhamdulillah para pelajar semua, ana dah beri kepada para pelajar, kita kumpul dalam risalah kita ni hadis-hadis yang riwayat-riwayat yang sahih tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadailus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak kata saya kumpul semua, cuma yang saya kumpul ada 8 riwayat. Tuan-tuan ambil lah riwayat ni, baca 10 kali 80, kalau boleh 100 kali 100, 800, kaya kita. Yang pentingnya dalam hadis ni ada yang kata 100 kali, ada kata 1000 kali. Adapun hadis yang sahih, Nabi sebut fa'akthiru, perbanyakkanlah selawat ke atasku. Siapa dia banyak selawat ke atasku, maka dia akan dekat dengan Nabi sallallahu pada hari kiamat. Kita mengatakan hadis tentang kelebihan selawat sahihun, sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat tentang selawat bagaimana cara juga ada yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ibnu Hajar kata selawat yang paling afdal iaitulah selawat Ibrahimi, sebab itulah selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat ketika mereka datang jumpa Nabi, tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak selawat? Maka Nabi kita ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sampai ke akhirnya. Ibnu Hajar kata itulah selawat yang paling afdal, sebab Nabi SAW tidak ajar kepada sahabat dia, kepada umat dia, kecuali yang terbaik. Baiklah para jemaah sekalian, maknanya kesimpulan kitanya tidak unlimited lah, selawat itu tidak ada limit, 100, 1000, berapa kali tuan-tuan boleh selawat, perbanyakkan. Nabi kata fa'akthiru, perbanyakkan. Bila dia suruh banyak, maka kita kena banyak lah. Jangan pula buat sikit-sikit lah. Nabi suruh banyak, kita buat sikit, kenapa pula macam tu? Baik, ada hadis yang menyebut tentang kelebihan selawat pada petang Jumaat tu. Tuan-tuan tengok hadis yang menyebut tentang kelebihan selawat bila pada petang Jumaat. Hadis ni banyak, telah tersebar dalam poster pun ada,
dalam video-video pendek pun ada. Cuma saya nak nyatakan kelebihan dia dan sanad dia. Hadis man shalla rawahu Ibnu Syahin dalam kitabnya At-Targhib fi Fadailil A'mal daripada Aun bin Umarah, daripada Sakan Al-Barjumi, daripada Hajjaj bin Sinan, an Ali bin Zaid dan Sa'id bin Musayyib, an Abi Hurairah. Dia kata apa? Diriwayatkan Nabi bersabda, as-salatu alayya nur ala sirat. Salawat ke atas aku ni cahaya di atas titian sirat nanti. Faman salla alayya yawmal jum'ah 80 marrah. Siapa dia selawat ke atas aku pada hari Jumaat 80 kali, ghufirat lahu zunubu 80 aman. Diampun baginya dosa 80 tahun. 80 tahun. Maka apa dia hadis ini? Hadis ini ulama-ulama kita berbeza pandangan. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, ada yang mengatakan hadis ini dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Makna hadis itu tidak sahih. Perbahasan panjangnya tuan-tuan boleh tengoklah dalam takhrik hadis, mengatakan hadis siapa dia selawat 80 kali pada petang Jumaat, hari Jumaat itu, hadis itu tidak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena fahamlah, bila kita kata tak sahih, sanad hadis tu yang menjanjikan 80 tahun itu, tapi selawat perbanyakkan itu sahih, perbanyakkanlah. Nabi kata apa? Siapa dia selawat atasku sekali, Allah selawat dia 10 kali. Siapa dia selawat ke atasku sekali, maknanya bila orang banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tu lebih dekat, jalan dia menuju berjumpa dengan Nabi sallallahu di akhirat esok lebih rapat. Itu sahih. Cuma menetapkan bilangan, menetapkan pahala tertentu, apalagi kalau kita boleh selawat-selawat yang melalui mimpi, dia punya kelebihan lebih-lebih lagi tu, kita mengatakan yang ada sanad ni pun bermasalah kalau yang mimpi dengan meletak. Kalau dia kata mimpi setakat nak baca, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia letakkan kelebihan-kelebihan, itu yang jadi masalah kepada kita. Maka saya sendiri secara peribadi lebih suka kepada selawat-selawat yang sahih yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana yang pertama sahabat tanya, Nabi jawab. Ini selawat kataku. Ibn Hajar kata itu menunjukkan bahawa Nabi akan pilih yang terbaik untuk dia, untuk kita. Yang lain-lain pula selawat tu kadang-kadang ada lafaz-lafaz yang lebih, pujian tu terlebih, ataupun makna-makna yang perlu ditakwilkan supaya jadi betul. Kita mengatakan demikianlah. Kalau yang tidak mari daripada mulut Nabi yang sahih, sudah tentu ada perbincangannya. Baiklah para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan kita yang ke-68 dalam siri akan datang, iaitulah menziarahi orang sakit, menghadiri salat jenazah dan lain-lain lagi, 68 hingga seterusnya dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.